Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First kali saya nak mohon maaf sebab dekat luar rumah saya ada construction. Mungkin anda akan bunyi bising sikit. Yang kedua, perkenalkan ini ialah Huawei Mate X3, sebuah smartphone boleh lipat dari Huawei yang mana harga dia ialah RM8,888 Malaysia, menjadikan ini adalah smartphone boleh lipat yang paling mahal di Malaysia sekarang. Cuma lepas guna Huawei Mate X3 ni dalam satu jangka masa yang agak lama, lebih dari 1 bulan macam tu, saya dapati yang kalau anda ada duit, anda tak ada masalah dari segi kewangan, anda tak terjejas dengan kegawatan ekonomi sekarang dan anda willing to spend untuk sebuah smartphone boleh lipat, saya highly recommend anda untuk beli Huawei Mate X3 compare dengan pesaing-pesaing yang ada dekat luar sana. Seriously, ini adalah the best foldable smartphone untuk tahun 2023. Cuma untuk video kali ni, supaya berlaku adil kepada anda, ialah anda nak spend lebih dari RM8,000 Malaysia ni kan, saya akan cerita bukan sahaja benda positif, tapi dia punya kekurangan. Let's say anda dengar dia punya kelebihan, dia punya kekurangan tu macam mana, anda decide untuk beli, then you are good to go. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, sebelum saya kongsikan dengan anda kenapa saya kata Huawei Mate X3 ni adalah sebuah foldable smartphone terbaik untuk tahun 2023, saya tunjuk kepada anda spesifikasi dia secara ringkas. First kali saya nak cerita tentang dia punya skrin, yang mana skrin hadapan dia bersaiz 6.4 inci dan kalau kita buka, kita guna dia sebagai tablet mode, dia punya saiz tu akan jadi 7.85 inci. Dua-dua skrin dia ni, baik yang di hadapan ataupun di dalam, dia pakai OLED screen dengan refresh rate 120Hz. So kalau kita tengok video, display yang kita nampak, warna yang kita tengok dekat skrin dia sangat-sangat cantik, warna dia naik seri orang kata. Kemudian movement yang kita nampak kalau kita main game tu nampak smooth gila. Kat sini kan ada satu benda yang saya nak highlight. Yang mana kalau saya nak bandingkan dengan Samsung Galaxy Z Fold 3, skrin hadapan dia lebih natural. Anda boleh nampak yang mana dia punya black bar yang ada dekat kanan kiri tak seteruk Samsung Galaxy Z Fold 3 punya black bar. Dia punya aspect ratio tu nampak lebih natural. Yang ni saya nak puji Huawei Mate X3 compare dengan Samsung Galaxy Z Fold 3 ataupun Honor Magic VS. Nice. Okey, tentang kamera Huawei Mate X3, dia punya main kamera boleh ambil gambar 50 megapiksel dengan f1.8, kemudian dia punya ultra wide tu 13 megapiksel, telephoto 12 megapiksel. Kalau anda nak record video, dia mampu record 4K 60fps. And satu benda yang hanya ada dekat Huawei Mate X3 ialah dia punya kamera dah pun ada OIS, On Image Stabilizer. So kalau anda nak ambil video, anda nak ambil gambar, anda dah tak perlu nak risau dari segi shaking tu lah. Untuk kamera hadapan, dia punya kamera hadapan dekat luar ataupun dekat dalam, kedua-dua tu 8 megapiksel dan kita boleh record video 4K. Ini beberapa contoh gambar dan juga video yang saya rakam guna Huawei Mate X3. Katakan anda nak dengar pendapat saya saja, tak berminat dengan dia punya kamera, anda boleh skip. Saya dah bahagikan video ni kepada beberapa part, saya dah buat timestamp, so anda boleh pilih part mana yang anda nak dengar dulu.
Okey, sekarang saya akan kongsikan dengan anda apa yang bagus, apa yang tak tentang Huawei Mate X3 ni. Perkara pertama yang saya nak highlight, yang saya nak anda betul-betul tahu ialah dari segi keselesaan. Ini adalah foldable smartphone yang paling selesa saya pernah guna. Dia tak bulky macam kebanyakan smartphone boleh lipat yang lain. Macam contoh Samsung Galaxy Z Fold 3. Saiz dia nipis and dia ringan. Nak guna dengan satu tangan dalam satu jangka masa yang lama pun tak ada masalah. Kemudian dari segi lipatan, anda boleh nampak sendiri yang mana kesan lipatan dia sangat-sangat minima. Kalau tak kena dengan cahaya matahari ataupun cahaya lampu, kita guna dia secara tegak macam ni, anda tak akan perasan langsung tentang kesan lipatan yang ada dekat tengah dia. Yang saya suka juga ialah mekanisme. Dia punya hang tu solid and bila kita dekatkan dia, dia akan automatic betulkan. Dia macam ada magnet ataupun spring lah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tentang apps. Ini adalah concern saya yang paling besar bila nak guna smartphone dari Huawei. Macam anda tahu Huawei dia dah kena block dengan Google. So dekat mana-mana smartphone Huawei kita tak boleh nak guna GMS, Google Mobile Service. Tapi dengan latest punya update ni, Huawei dah boleh guna GMS secara nak kata official pun tak, nak kata unofficial pun tak. Kalau sebelum ni, yes, kita boleh download APK, kita boleh guna macam biasa, tapi kita tak boleh nak update. Ada banyak bug, ada banyak masalah. Tapi dengan latest teknologi, dengan latest update dari Huawei ni, kita install Lighthouse dan kita boleh guna mana-mana GMS tanpa ada sebarang masalah. Siap boleh set auto update lagi. Anda nak guna Gmail, anda nak guna Google Docs, anda nak guna Google Slide, anda nak guna kalender, anda nak guna Google Home, semua boleh digunakan tanpa ada sebarang masalah. But still, yang ni saya kena bagi tahu kepada anda juga, tak semua apps yang ada dekat Play Store tu kita boleh pakai dekat Huawei Mate X3 ni. Masa mula-mula saya guna smartphone ni, selain dari download semua GMS tadi, perkara kedua yang saya buat ialah saya cari apps yang saya guna untuk restoran-restoran saya, iaitu Didan. And unfortunately Didan tak ada dekat Huawei Mate X3. Saya upload dekat IG, saya bagi tahu frustrated saya dekat IG, dan orang Huawei perasan, mereka masukkan apps Didan ke dalam mereka punya smartphone. Dan ketika tu dia selesaikan masalah saya. Cuma ketika tu saya fikir macam, adakah disebabkan saya influencer, saya tech reviewer, so Huawei ambil benda ni secara serius? Bagaimana kalau anda seorang pengguna biasa beli Huawei Mate X3, anda cari apps yang anda selalu guna dekat smartphone lama tapi tak ada dekat sini, adakah Huawei akan dengar anda punya rintihan tu? Jawapan dia, yes. Sebenarnya Huawei dia ada satu team yang handle customer service ni. Mereka panggil sebagai Sofia. Untuk berhubung dengan Sofia ni, anda just guna WhatsApp sahaja. So anda boleh bagi tahu Sofia yang anda nak apps sekian dalam, anda kena bagi masa lah untuk mereka update benda ni, dan dia akan selesaikan masalah anda. Sebagai contoh, saya contact mereka bagi tahu yang saya nak game Lonely Survivor sebab asalnya saya tak jumpa dekat smartphone ni. Saya tak bagi tahu yang saya Ashraf Jeffrey, saya tak bagi tahu yang saya pakai saya ni adalah seorang YouTuber. Mereka layan saya macam biasa, and guess what, mereka pun bagi tahu yang mereka dah update and saya boleh guna software, saya dah boleh guna apps tu dekat Huawei Mate X3. Benda ni sangat-sangat buat saya rasa impress sebab benda kecil pun mereka concern. Mereka sedar. Saya tanya juga Huawei, kenapa mereka tak nak kembalikan GMS ataupun Play Store dekat mereka punya smartphone? Mereka jawab yang mereka bukan tak nak kembalikan, tapi Google tak dibenarkan provide benda tu kepada mereka. So basically Huawei dia sedar je yang dia tak boleh nak tackle market Android. Tapi yalah, mereka tak ada pilihan yang lain. Okey, itu 3 benda yang saya rasa best dekat Huawei Mate X3 ni. Yang ada kekurangan sikit, which is kekurangan dia tak besar sangat. Yang pertama sekali ialah dari segi multitasking. Anda kena tahu, walaupun ini adalah foldable smartphone, dia hanya boleh guna 2 apps dalam satu masa. Saya demo kepada anda. Okey, sekarang saya buka WhatsApp dan saya bahagikan dia kepada 2. Saya split dia 2 macam ni. Dan kalau saya boleh tukar dia flip left right, tapi saya tak boleh guna dia, saya tak boleh guna 2 apps dalam satu masa. Untuk saya personally, ini adalah kekurangan yang besar sebab saya guna 3 apps dalam satu masa. Perkara kedua yang saya nak dedahkan kepada anda ialah dari segi kamera dia. Basically dia punya quality kamera memang cantik. Even untuk malam untuk very low light, dia mampu deliver satu quality yang sangat kurang noise and sharp.
Cuma yang saya nak bagi tahu kepada anda, normally kalau anda dah biasa dengan foldable phone ni, anda boleh guna main camera dia dan anda boleh buka skrin di hadapan sebagai reverse display kepada anda. So, anda boleh buat anda boleh vlog dengan sangat-sangat cantik. Benda ni functioning untuk content creator, especially siapa-siapa yang guna TikTok lah. Untuk maklumat anda, Huawei Mate X3 tak boleh buat benda ni. Saya ada tanya Huawei juga, kenapa Mate X2 boleh buat benda ni, which is kita boleh guna second screen sebagai display bila mana kita guna dia punya main camera. Huawei bagi tahu mereka akan update. Buat masa sekarang tak boleh guna lagi. Ini mungkin ada kaitan dengan chipset. Kalau sebelum ni mereka pakai Kirin, sekarang mereka pakai Snapdragon. So ada sedikit perbezaan dekat situ dari segi architecture dan sebagainya. InsyaAllah pada masa akan datang mereka akan perbaikilah benda ni. Jadi ada dua kekurangan yang anda kena tahu sebelum anda beli Huawei Mate X3 ni. Apa pun macam saya bagi tahu kepada anda, dari segi keselesaan dia punya performance kamera, ini adalah smartphone boleh lipat yang paling padu saya pernah guna tahun 2023. Tapi RM8,888 Malaysia, anda tak boleh nafikan itu adalah satu price tag yang sangat-sangat mahal. Kalau anda tak ada masalah dari segi kewangan, anda memang kita kata T20 kelas pertama punya, anda memang patut beli Huawei Mate X3 ni. Tapi kalau anda marhain macam saya, kita pergi dekat Huawei Concept Store, kita main dekat sana je lah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubah. Jumpa lagi.